Yang ini siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badi syamlahum wa farij jamahum wa syatit kalimatahum wa zazil aqdamahum wa salin alaihim qalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhu mansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi bagi sama-sama kita membicarakan tentang isi daripada buku Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Pada bahagian pertama kita pun dah selesai. Kita masuk pada bahagian kedua. Kita sekarang berada di saya mesti beriman bahawa beramal untuk Islam itu adalah wajib. Dan pada dalam itu ada beberapa tajuk kecil. Tajuk yang pertama, wajib dari sudut prinsip ataupun mabda'. Yang kedua, wajib dari sudut hukum. Yang ketiga, wajib dari sudut tuntutan. Tuntutan ataupun darurah. Yang keempat, wajib secara individu maupun berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk pada bahagian yang kelima, iaitu ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri. Muka surat 124 kalau tak salah saya lah. 124. Itu pun ada beberapa tajuk. Yang pertama, mestilah faham secara mendalam bahawa kita yang memerlukan Islam. Yang kedua, nilai dan harga diri. Faham nilai harga diri kita sebenarnya adalah pegangan kita kepada Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada bab yang ketiga, iaitu tajuk kecil ketiga, iaitu para petugas amal Islami juga mesti menyedari bahawa terus berkekal
para petugas amal Islami juga mesti menyadari bahawa terus kekal bersama jemaah adalah syarat untuk mendapat pendirian yang teguh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan dapat memakan kambing yang tersisih dari kumpulannya. Kita ni semua adalah pengamal-pengamal Islam. Atau kena faham, amal Islam ini bukan pada hanya orang berjemaah sahaja. Jemaah Islam itu sebagai satu wadah. Kita ni semuanya, siapa tak nak Islam? Semua nak Islam. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang tak faham atau orang-orang yang ada kepentingan saja yang tak nakkan Islam. Tapi orang Islam yang faham Islam, tak kira dia tu seorang yang kaki judi ke, pemabuk ke, apa ke, sebenarnya dia nakkan Islam. Cuma cara dia tu adalah cara yang salah. Okey. Sebab itulah sebagai petugas amal Islam mesti sedar bahawa kita hendaklah terus kekal bersama jemaah. Saya suka ulangi kata-kata sahabat saya ini, dah tak ada pun kat sini. Dia kata walau ahibbah walau karaha, dalam keadaan suka ataupun tak suka. Kadang-kadang bacaan jemaah pemimpin tu berbeza dengan bacaan kita. Kan ada satu tamsil, kita ni ibarat air bangunan yang tinggi. Kita ni mungkin berada di tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga. Pemimpin ni berada di tingkat yang atas, yang mana pandangan itu lebih jauh. Maka syukurlah kita dipimpin oleh ulama yang jauh pandangannya, yang diiktiraf oleh ulama dunia. Hebat-hebat pemimpin yang ada sekarang ni terkenanya di Malaysia aja. Hebat-hebat pimpinan kita terkenanya serata dunia. Sehingga kan ada masalah-masalah yang satu ketika Yusuf Qaradawi, pemimpin Kesatuan Ulama Sedunia, tak boleh selesaikan, maka dia terpaksa melibatkan tuan guru. Tuan-tuan tahu sini, tuan-tuan boleh cari. Ada tak cerita ni? Ada. Kita bukan nak cerita benda tu malam ni. Tapi hebatnya tuan guru tu, sampai ilmu dia dicuba. Dicuba oleh beberapa ulama. Sampai ulama dunia mengatakan, untung kita ada di bumi Malaysia tuan guru. Dah uzur dah pun orang. Tu. Tak tahulah lepas ni siapa nak ganti. InsyaAllah ramai pengganti. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Musuh Islam ni dia akan gunakan cara untuk merosakkan imej. Sebab itulah sikit-sikit dia kata tak macam Allahyarham tuan guru Nik Aziz. Dia suka gunakan tu. Dia nak kita naikkan individu, naikkan orang, bangga pada orang, bukan perjuangannya. Dia punya penipu, mak. Kalau cakap kasar, penipu, pembohong, munafik. Kalau cakap kasar. Tak macam tuan guru ni. Zaman tuan guru ni Aziz dulu presiden siapa? Sama juga. Nampak dia punya main. Baik musuh Islam, baik munafik. Puak-puak munafik haraki ni. Macam-macam dia kata. Lepas tu dia rosakkan imej. Fitnah jangan cakap. Fitnah jangan cakap. Tuan guru ni kaki perempuan. Nampak? Suka gambar dengan anak dara. Perempuan muda-muda. Sekali cek-cek. Itu siapa menantu dia? Gambar, bila dia besarkan gambar yang betulnya, menantu dia ke apa? Punya jahat orang-orang macam ni. Yang dok kata 70 juta pun dah senyap. 90. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itu dalam suka tak suka, dia orang musuh agama, musuh jemaah, musuh gerakan Islam ni, dia akan kacau sekacau-kacaunya. Bagi orang yang tak faham, dia mudah goyah. Sebab itu kita kena faham. Nak cara faham, tak ada cara lain. Kena duduk sekali-sekali dalam kuliah haraki. Kena faham tu. Yang saya cakapkan tuan, ini bukan kuliah haraki. Ini kuliah biasa je. Kuliah haraki kena faham. Bila kuliah haraki? Seminggu sekali. Di mana? Parit pecah. Ibnu Zaman boleh bawa ke sana.
Kena faham. Baru kita tak goyang. Saya pun kadang-kadang tertuang juga kat dia bicara. Sungguh kita kena faham. Saya pun antara orang yang goyang satu ketika. Sampai orang datang mengujuk. Sampai arwah adik ipar saya dah kata saya, abang apa, Ustaz Air tu dah lari dah. Dah kona dah. Sebab kita ni suka mencari. Bila kita cari dapat tahu, sampai sekarang aku menyampah tengok muka-muka orang tu. Merosakkan aku. Seorang cakap ni, ya, baik kawan lain, cerita lain. Sebagai kawan cerita lain. Sebagai perosak jemaah cerita lain. Itu kena faham. Sungguh. Kita tak pandai, tapi kita beruntung dipimpin oleh orang yang pandai, orang yang ada prinsip. Sebab itu kalau kita lari daripada jemaah, kita seorang-seorang tak boleh. Ini yang dia kata tadi ni. Ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kamu akan dimakan oleh apa? Serigala itu hanya akan makan kambing yang berseorangan. Sebenarnya kalau kita tengok kambing, kalau serigala kalau serang kambing macam mana? Dia attack seekor tu je. Seekor tu sampai penat dah tak boleh lari, baru dia belasah. Itu penting hidup ramai-ramai. Masyarakat yang dipenuhi fitnah tidak ubah seperti malam yang gelap gelita. Manusia tidak mungkin dapat menjalani kehidupan dengan sempurna atau tidak terjejas dengan kesan-kesan kotoran masyarakat tersebut sekiranya tidak menerima peringatan, nasihat dan ingat memperingati. Lagi zaman sekarang, zaman sains dan teknologi, zaman teknologi. Rasulullah pernah kata apa? Fitnah itu menyebar di ujung jari. Saya lupa secara detailnya. Kita tak faham mula-mula. Rupanya Rasulullah punya baca tu 1000 tahun ke depan. Fitnah di ujung jari. Apa dia? Ni lagi cepat ni. Dia tembak, dah tembak dah puas, minta maaf. Dia tembak, sekali orang balik, dah tutup cerita, jangan cerita lagi. Head brain betul. Patang kena kat dia, cepat laporan, cepat dia buat. Kalau kena bab agama Islam, kepentingan Islam, haram, senyap. Tak tahulah kenapa sekarang emosi sikit lah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Berilah peringatan kerana sungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan itu berdasarkan apa? Quran dan hadis. Ini yang ulama ajar. Tapi bila diberi ingat, dia kata apa? Ni label orang. Siapa kamu nak kata orang ni masuk surga neraka dah? Ke situ pula. Kan kurang ajar namanya tu. Zaman sekarang nak. Bila kita cakap yang kau tak takut ke api neraka? Inilah kau. Mentang-mentang aku tak pakai tudung, mentang-mentang laku ni tak masuk neraka. Kalau kita fikir logik, asal masuk neraka. Kalau kita fikir logik lah. Ni kita cerita logik. Orang tu ikut perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang Allah tegar dia tinggal. Engkau ni yang apa yang Allah suruh kau tak nak buat, tiba-tiba kau nak kata kau tak layak masuk neraka. Itu dia. Jangan kata orang sekarang bermain dengan kata, Allah kau dah bagi hidayah tu, walaupun dia tu ahli maksiat, ujung-ujungnya dia akan dapat hidayah, itu cerita lain. Itu kalau kau dapat hidayah. Kalau kau tengah-tengah cakap mati. Macam mana? Bukan kita cakap tu kita label orang. Tidak, kita ingatkan. Yang salah tu salah. Salah macam mana? Bukan ikut kepala otak kau. Ikut Quran, hadis, ijma' ulama'. Tu dia. Bila ulama' cakap tu bukan ulama' label. Faham? Senang je. Cuma orang sekarang ni kena ngada lah lagi muda. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok satu video. Saya dapat video ni asalnya diceritakan oleh Ustaz Syafiq. Video ni berbahasa Inggeris. Macam mana dia rosakkan satu generasi.
Mengambil masa 15 hingga 20 tahun. Dia orang punya trik. Dia punya kaedah. Pertama sekali, religion. Dia serang agama ni. Dia serang agama. Sampai orang kata, susah lah agama. Sikit tak boleh, sikit tak boleh, ni tak boleh. Macam sekarang. Lepas tu, dia serang education. Kalau kita cakap kasar, benda-benda yang tak sepatutnya budak belajar tu dia ajarnya. Tanya anak-anak sekolah rendah, cucu sekolah rendah, belajar muzik tak? Belajar. Habis keluar tu jadi ahli muzik? Tak juga. Dia ajar benda yang tak penting. Bukan benda untuk survival. Benda yang tak penting. Cakap ni kan ada orang marah pula. Kita pun cikgu juga. Kita tengok juga. Zaman kita sekolah, minta maaf cakap lah. Bukan kita nak condemn zaman kita sekolah. Masa pelajaran apa yang kita suka? Kalau cakap tentang masa pelajaran pendidikan jasmani lah kita suka. Kita boleh main. Kita boleh keluarkan peluh. Kita boleh release tension. Sekarang pendidikan jasmani pun ada buku dia. Ada penilaian dia. Pening kepala. Bila masa budak nak release tension? Pelajaran yang paling saya minat sekolah rendah tu lah pendidikan jasmani. Pasal pendidikan jasmani memang cikgu saya bagi bola je lah. Yang perempuan netball. Bola netball. Bola ada. Muzik tak ada. Tak ada. Masuk jam 4 kena belajar muzik. Cikgu lambat masuk, aku main piano. Entah lagu aku lah. Cikgu datang, pang dia bagi sekali 5 sedas. Tak balik, tak ngadu bapak pun. Tak ngadu pun. Benda tak penting dia ajar tau. Dia ajar benda tak penting. Baik matematik pun gitu juga. Budak dah jawab apa dah dia ajar insurans. Agama pun gitu juga. Kita nak ajar anak semayang ni tak susah. Bawa dia ke surau atau kita libatkan di kalau yang perempuan libatkan semayang kat rumah. Lama-kelamaan dia ikut. Betul? Betul. Ini nak cerita semayang artinya budak faham ke? Kau nak ajar budak kecil semayang artinya itu yang kau nak ajar. Suruh dia semayang, dia tak baca tak apa. Dia main ikut je. Kita kena ajar macam tu dulu. Sebab itu jadi. Zaman sekarang budak sekolah agama sampai dah jahaz. Yang tak semayang pun ramai. Itu sekolah agama. Apa dia? Biasa. Biasa dia. Jadi bila dia bagi peringatan, janganlah cepat kata label-melabel. Ini semua kata-kata musuh Islam. Kalau cakap kata-kata munafik, marah pula orang. Ya, sikit label. Siapa ayah nak tentukan saya masuk syurga ke neraka? Lah, aku ni ingatkan kau. Kalau dah muka kau tak semayang, tak tutup aurat, agak-agak Allah nak bagi kau masuk syurga. Kalau cakap logik akal. Memang kuasa Allah, kerja Allah, bukan kerja Allah. Allah tu maha adil, Allah maha penyayang. Agak-agak dalam keadaan ginilah kau mati, kau cakap kasarnya gitu. Senang-senang Allah nak masukkan ke syurga ke? Suruh tutup aurat kau tak nak, suruh semayang kau tak nak, suruh apa yang Allah suruh kau tak nak buat, apa yang Allah suruh kau tentang lagi. Boleh masuk syurga ke? Allah kan maha adil, jangan lupa. Allah maha adil. Ustaz, kontrol sikit. Okay, cukup. Kau jaga kau man. Firman Allah Ta'ala lagi, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ni biasa orang baca. Tapi apa yang dia faham tak tahulah. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Hati kata iman, mulut kata iman, perbuatan membuktikan dia iman. Macam mana perbuatan itu membuktikan iman? Apa yang Allah suruh, dia buat. Semayang je ke? Kalau cerita semayang je, Quran tak tebal macam tu. Itu kena faham. Banyak benda. Nak kata mudah-mudah, jangan ingat mudah-mudah je.
kata beriman. Apa ayat Quran saya lupa? Adakah kamu mudah-mudah aja untuk mengaku kamu nak mengaku diri kamu beriman sedangkan kamu belum diuji dengan kehilangan harta, kehilangan nyawa. Apa yang saya lupa pula? Itu dia. Itu dia orang beriman. Ciri-cirinya wa'amilus solihat, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Quran, hadis. Watawasau bis sabr, dengan kesabaran. Sebab itulah pimpinan aja jangan sibuk cerita Putrajaya. Jangan sibuk. Kau dah dapat Putrajaya apa kau boleh buat? Satu hafal kau tak boleh buat. Jangan sibuk cerita Putrajaya. Nak sangat kan? Kau cakap kasar, mata orang Malaysia makin lama makin rendah. Nak sangat kan? Dah bagi. Yang hebat kononnya hebat tu. Itu kalau kita cerita benda lain tuan-tuan, oi, dahsyat. Kan ada yang marah tak pasal aku kena report dengan. Ya, cuba. Kita patut bila kita cakap macam ni bukan dimarah tau. Aku pernah cakap macam ni. Astaghfirullahalazim. Taubat banyak-banyak. Cepat laksanakan. Itu je, kesusah. Apa dia? Taubat apa? Kalau kita semayang ni lah 27 rakaat, 27 ganjaran diganti dengan duit. Suka tak? Apa? Pernah duit kan? Tahu tak apa kesan duit kalau banyak? Apa kesan? Pakcik-pakcik ni faham? Dulu duit daun pisang banyak. Banyak kan? Apa kesannya? Dah tak ada nilai. Balik-balik ini jatuh berapa sen, sekali dapat duit dah banyak sangat kan? Satu ni RM25. Tak? Orang beli je sebab duit dah tak ada nilai. Banyak memang banyak, tapi dah tak ada nilai. Apa taknya beri salam je RM27. Beri salam je RM27 bawah sejadah. Duit memang banyak. Sebab itu Allah kata, yang katakan rezeki itu bukan duit saja. Oleh yang demikian, mereka mestilah hidup di bawah satu naungan keluarga yang beriman. Keluarga dulu. Mereka mestilah bersama-sama ketumbukan Tuhan yang Maha Pengasih dan terus hidup bersama mereka buat selama-lamanya. Dan mesti bersama dengan orang-orang yang hendakkan agama, nak perjuangkan agama. Cerita perjuangkan agama bukan cerita angkat senjata, tidak. Di Malaysia ni belum sampai tahap itu. Kalau kat Mesir saya tak tahu. Dulu masa Hosni Mubarak, kalau tuan-tuan baca cerita dia, pilihan raya ni, mati pun ada. Mati pun ada. Kena bakar pun ada. Masa Hosni Mubarak. Tak lama lepas tu siapa? Itu yang Mursi menang ni. Dapat sekejap aja. Sekejap. Tapi Allah bela orang tu kan. Matinya tak sempat dia apa-apa. Seorang hafiz Quran. Kita boleh kata beginilah. Kalau pemimpin hafiz Quran, tapi yang kat bawah tu banyak sangat songilnya, ini dah jadi. Siapa sini pengurusi? Siapa sini pengurusi? Siapa pengurusi surah ni? Mana? Aduh. Dah lantik dia jadi pengurusi. Pengurusi arah pun tak nak buat. Macam mana? Abang pengurusi bang Yang mana yang baju krim tu? Yang duduk? Ni. Kalau pengurusi arah macam ni, kita nak buat maulid, dah mesyuarat. Kita dah mesyuarat, pengurusi kata, makan apa jamuan? Kita makan nasi ambung lah. Pengurusi fikir. Ingat nasi ambung modal kecil hari tu kita makan nasi ambung macam mana? Saya tengok, mak, oi, nasi lain, sambal goreng lain, ayam hijab lain,
Ikan bulu ayam lain, mi kuning lain. Dah kita tengok terkial-kial dekat nak habis baru dikeluarkan plastik. La ilaha illallah. Atau awal lah keluar. Memang kita bagi terus. Maka pengurusi pun buat cara mudah. Kita masak makan nasi lemak je. Nasi lemak udang, bungkus siap-siap, senang. Wah, kita pula yang marah. Apa pula pengurusi ni kena. Kau dah mesyuarat. Pengurusi dah buat putus. Dah lah. Itu maksudnya bermesyuarat di antara kamu. Sekiranya kamu telah berazam. Kalau kita tengok kalimah azam tu, azam ta. Wasyawirhum, apa yang jadi? Lupa. Azam ta. Azam ta tu maksudnya apa? Memang kalau kita terjemah dalam ayat bahasa Melayu, hendaklah kamu bermesyuarat di antara kamu. Kamu tu merujuk pada ramai. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Jika kamu telah berazam, maksudnya dah buat keputusan, tak kat situ tu kamu juga, tapi kamu seorang. Maksudnya siapa? Pengurusi lah. Itu begitu juga macam ni. Bila dah bos kata, ketua kata gini, ikut aja. Macam marahnya. Ya tak cerita je. Contoh biar depan mata senang. Firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Dan sabarlah diri kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya dari pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikut orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami dan menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Allah dah tunjuk, sabar, jangan kelang kabut. Kalau kita ulang balik, sabar. Jangan sibuk nak ke Putrajaya, sabar. Itu yang lari tu. Kami bukan tak sayang dengan jemaah ni, tapi kami tak boleh bersama dengan Tuan Guru. Kepala otak kau boleh cakap macam itu? Ya, saya tak bohong. Kita tahulah ayat dia macam itu. Duduk dalam majlis itu, dengar. Macam ni ayat kau. Bila kita dalam majlis itu, sampai pula kat luar, itu yang kata, wah Ustaz Heru ni dah goyang. Kita dengar nak dengar je. Kita orang bukan tak semayang, tak semayang pula. Tak sayang jemaah ni. Tapi kami dah tak boleh sama dengan Tuan Guru. Ayat dia tu, dipopularkan ayat tu. Sebenarnya, kau jadi apa? Apa yang kau boleh buat? RUU 355 pun kau tak boleh defend. Sekarang kan tengah heboh isu tu kan. Orang kata jangan dipertikaikan. Yang tak boleh pertikai Al-Quran dengan hadis je. Hadis pun boleh dipertikaikan. Tengok perawinya. Hadis, sebab tu hadis ada berbagai-bagai martabat. Ayat Quran, no way. Kau pula tak boleh pertikaikan. Orang tanya apa caranya Ustaz kalau kita nak betulkan undang-undang? Tak ada cara lain. Minta maaf cakap. Tukar je. Bila tukar solid, baru kita boleh pindah perlembagaan. Bila pindah perlembagaan, kita letak undang-undang Islam berada di atas. Tu cara dia. Bila pindah undang-undang Islam baru pecah dua. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang bukan Islam. Sekarang ni berlaku, undang-undang Islam berada di atas ke nak menjadi syariah yang berada di bawah. Yang di atas tu perlembagaan. Jadi orang tu cakap tindakan daripada hakim-hakim tu tak salah. Tak salah. Dia bercakap berdasarkan perlembagaan. Biarlah. Walaupun ada kebincangan sana sini, itu betul lah, tak ada masalah.
Tapi selagi mana kau tak letak Islam ke atas, selagi itulah. Selagi itulah. Islam kalau berada di atas, mana negara yang ditabir oleh Islam, orang bukan Islam semuanya aman. Ini sejarah nak membuktikan. Sejarah nak membuktikan. Orang Yahudi, orang Kristian naik ketika berada di bawah pemerintahan Islam. Malah dilibatkan dalam kerajaan lagi. Ini sejarah. Kita tak cakap bukan-bukan, kita cakap ada bukti. Yang keempat, kau bayang? Dah isyak Kita cuba habis sekali lah. Para petugas amal Islami juga mestilah benar-benar memahami bahawa mereka beramal dengan bekerja semata-mata kerana Allah dan berjihad di jalannya. Tu dia. Semata-mata kerana Allah, jangan mengharapkan apa-apa. Tuan-tuan ingat kamera kat depan ni tak pakai kredit ke? Pakai kredit, ada dia minta, tak minta, memang kerana Allah Ta'ala. Cuma kita yang kena faham lah. Ulur lah sikit ke banyak pun. Tu je maksudnya. Promosi sikit. Tak salah, betul. Memang. Tapi tidaklah sampai mengambil keuntungan yang keterlaluan. Lillahi Ta'ala tu. Sebab tu kata pentingnya mabda' tadi tu. Mabda'. Yang pertama tadi tu, mabda'. Mabda' ni, kalau kita cakap istilah lain, nokta bidayah. Nokta bidayah ni titik mula. Kenapa? Macam nak tahu kita ni rakyat Malaysia ke tidak, titik mulanya tang mana? Titik mula nak kenal rakyat Malaysia ke tidak ni tang mana? IC. IC biru, kerajaan Malaysia. Rakyat Malaysia. Begitu juga dengan jemaah. Nak tahu jemaah tu betul-betul membawa kita kepada Allah mana? Tengok pada perlembagaan dia meletakkan Quran dan hadis itu di atas. Yang lain tak ada. Maka mana yang agak-agaknya betul-betul nakkan Islam? Itu kita pegang. Habis tak cantik, tak sempurna Ustaz. Ini bukan jemaah Rasulullah. Bukan Rasulullah, bukan yang dicipta oleh Allah, Rasulullah. Saya nak cari jemaah yang betul-betul berdasarkan Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat? Pembohong, saya kata. Mana ada? Dah tak ada dah, Rasulullah dah habis dah. Zaman Rasulullah dah habis. Hebat-hebatnya sahabat Nabi yang 4 orang tu, semuanya mati kena bunuh. Betul? Sayyidina Abu Bakar. Umar, Osman, Ali. Ini yang dijamin masuk surga. Tiga-tiga mati kena bunuh. Bukan orang kafir yang bunuh. Rasulullah yang punya baik tu pun kena racun. Katanya perempuan Yahudi bagi Rasulullah makan. Dan buktikan pada kita. Jangan cakaplah kata sempurna macam Rasulullah punya. Jangan cakap. Itu semua ayat pembohong, ayat Al-Bari. Yang ada ni cukup. Sekurang-kurangnya bila berhadapan dengan Allah SWT, kita berjawab, ya Allah, aku dah bersama dengan dia sebab dia kata nak bawa Quran dan hadis. Cukup lah. Lepas. Mereka juga mesti memahami bahawa jalan ini adalah jalan panjang dan jauh, penuh dengan kesukaran. Nampak? Dah diajar dah. Susah. Naik, dijatuhkan. Tengok sejarah dalam negeri Malaysia sendiri. Terengganu menang. Kalah, menang. Tiba menang, penggal depan, kalah balik. Menang balik. Sebab musuh Islam akan gunakan orang Islam yang lemah iman dia, lemah akidah dia, untuk bantu mereka merosakkan Islam. Dia takkan cuit secara terang-terang. Kerana dia tahu, kalau dia cuit cara terang-terang, orang akan nampak. Tu dia. Tetapi bila mereka dah ada kuasa yang kuat, mereka berani kacau terang-terang. Tak pasal-pasal 9 buah kampungan orang Cina nak dijadikan kampung warisan kan? Kampung orang Melayu, habis semua kau katakan.
Ada je cara kau nak katakan. Ni sungguh bukan kita cakap bohong. Bukan tak ada orang bangsa lain yang bagus, baik. Kita tak kata. Kita kata bila orang yang tak, kita orang Islam, iman kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hanya agama Islam yang Allah redha. Tandanya agama lain tertolak. Tapi adakah agama Buddha menganjurkan yang benda yang tak baik? Agama Hindu benda yang tak baik? Tak. Pada pandangan dia. Yang tak baik ni, dia Buddha pun bukan, Hindu pun bukan. Kalau betul-betul dia agama Buddha tak boleh minum arak. Kalau dia betul-betul ikut agama Hindu tak boleh minum arak. Tu je. Kita orang Islam pastinya tak boleh minum arak. Bukan kita kata agama Hindu tu baik. Kita tak boleh kata agama itu baik. Kita boleh kata semua agama hendakkan kebaikan. Tetapi yang Allah redha Islam. Itu dia. Agama lain Allah tak redha. Tak boleh cakap itu. Ini ayat Quran, bukan aku yang cakap. Al-yawmal akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat Quran. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak diingini, manakala neraka pula dilingkungi oleh perkara-perkara yang menarik syahwat. Ni dah ada statement. Jadi ceritanya, bila mana orang tu suka buka pakai tudung, kalau kita cerita tentang aurat, bukan kita pakai tudung cerita tentang aurat. Kita lelaki-lelaki ni mudah tuan-tuan. Tanya orang perempuan. Tengah-tengah panas kena pakai tudung. Berpeluh ketiak tu. Pakai tudung, pakai aurat. Memang tak tutup aurat, memang tak nampak. Tapi tuan-tuan tak pernah tanya tak? Susah. Nak syurga punya pasal. Tak boleh pakai baju yang menunjukkan bentuk. Walaupun jubah, tak boleh. Sekarang pakai tudung pusing-pusing-pusing. Baju pula kain likram, lekat. Kita tengok je makcik ni. Kadang-kadang kita sedih tu kat belakang nampak lalu ada tu V dia tu. Betul. Tengok orang perempuan yang betul-betul jaga aurat dia. Dalam ada baju lain, luar jubah yang bangsa kain labur tebal gitu tu. Tak panas ke? Panas. Nak ceritanya nak syurga tu susah. Bukan senang. Tapi kau yang tak pasal-pasal tak tutup aurat, orang Allah kata ini tak boleh, ini yang buat, yang tu jangan buat. Boleh pula engkau cakap sedap je kau cakap. Siapa awak nak tentukan orang masuk syurga ke neraka? Tak boleh begitu. Kita tak tentukan orang tu masuk syurga ke neraka, tapi kita boleh ingat ciri-ciri ahli neraka tu macam mana. Apakah syarat-syarat yang membolehkan kau masuk ke neraka? Itu dia. Ya, dia ada. Syarat-syarat nak masuk syurga macam mana? Belum tentu orang yang tutup aurat itu mulutnya baik. Belum tentu orang yang berjubah, berserban, berkopiah ni mulutnya baik. Belum tentu. Tapi sekurang-kurangnya dia berada dalam keridaan Allah dengan sebab dia sedang buat apa yang Allah suruh. Awak mungkin baik, tapi awak tak tutup aurat. Memang baik, orang nampak awak baik, tapi Allah nampak sebab awak tak tutup aurat. Senang aja. Ingat, syurga tu dikelilingi oleh perkara-perkara yang kita tak suka. Susah tuan-tuan nak syurga ni. Kalau kita cakap kasarnya apa? Kan ada hadis Nabi satu daripada 70 orang umat Islam, seorang ke syurga, lain ke neraka, betul? Di sini ada berapa 1, 2, 3, 4, 5. Agak-agak kalau kita cakap macam itu salah tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 18, 19, 20, 21, 22. Ni semuanya ahli neraka. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Maka astagfirullahalazim, ya Allah, terdetik hati nak berubah. Betul? Cuma saya kata, ni semuanya ahli syurga ni.
Bangga ada surga je. Sebab itu kita kena beramal macam kita ni ahli neraka. Kita kena beramal seolah-olah kita ni masuk neraka. Kita tak nak masuk, tapi nama kita dah ada dah. Kita minta mudah-mudahan Allah tarik nama kita letak tempat. So kita beramal lah. Mati-mati carilah cara nak buat pahala banyak-banyak. Zikir. Bekerjalah untuk Allah, untuk agama Allah, untuk menangkan agama Allah. Tu dia. Baik. Ada satu lagi, nak terus ke? Para petugas amal Islami juga mestilah benar-benar memahami bahawa mereka beramal dengan bekerja berjihad pada jalannya, dan mereka juga mesti memahami bahawa jalan ini adalah jalan yang panjang dan jauh, penuh dengan kesukaran. Sesungguhnya jalan ini merupakan satu jalan yang tidak sanggup dilalui oleh mereka yang hidup dalam suasana mewah, mereka yang bimbang akan kesempatan rezeki dan kemewahan hidup. Orang kalau kerja kesenangan ni tak sanggup jalan ni. Tak sanggup. Sebab itu dia lawan perjuangan dia. Sebab dia takut kehilangan pangkat, kehilangan harta, kehilangan kemewahan, kehilangan kehormatan, penghormatan orang. Dia kerja tu, tak kira kau dulu dia kata tentang, sekarang dia sanggup bersama. Berbeza dengan perjuangan Islam, dia tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Dia cuma bersama dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya, kalau saya cerita, tuan-tuan tahu dalam Malaysia ada beberapa parti politik. Ada UMNO, ada PAN, ada DAP, ada Bersatu, ada PAS, ada Parti Bebas. Semua ada PKR. Ketika mana mereka bersatu? Bila kita bersatu? Bila kita nampak kezaliman yang diadakan terhadap rakyat Palestin, maka kita bersama-sama. Itu tak ada masalah. Tapi bila mana sebut tentang perjuangan saja, cerita lain. Yang paling banyak mempertikaikan orang Palestin siapa? Dalam Malaysia ni, siapa? Itu pun tak nampak lagi. Bukan kita nak cerita RRR pula. Yalah. RRR tu ni cerita Tamil Itu kan. Tapi ternyata yang banyak cuit isu ni dia. Tapi apa orang cakap? Sebab dah bersama kan. Jalan ini juga tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang mementingkan kelihatan dan mengikut tuntunan nafsu. Tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang sempit dada dan tidak memiliki kekuatan. Tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menghadapi cemohan dan cacian. Apatah lagi pengorbanan wang, ringgit dan harta benda. Tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang berpegang dan berkeras dengan pendapat sendiri saja, sedangkan ia sendiri tidak mengetahui bahawa ia tidak mengerti. Dan jalan ini juga tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak bersedia untuk tunduk dengan keputusan jemaah dan tidak sanggup pula beriltizam dengan pandangan-pandangan jemaah. Baik, cerita nak kesenangan tuan-tuan, terutama apabila berlakunya PRU atau PRN atau PRK. Tengok orang malam-malam, aduh. Saya pernah bertugas, saya tahulah tuan-tuan, masa tu kaki cukup semua kaki asli. Sekarang tak tahulah, dah kaki tipu sebelah ni tak tahu lah. Semua saya tengok pemuda-pemuda datang nak kerja malam ni. Malam nak bertugas ni. Siang pagi kerja. Malam lepas isyak datang. Sebelum maghrib datang. Lepas maghrib bukan tunggu kerja. Tidak. Duduk mak surat. Duduk zikir. Apa sekarang zikir istighasah. Duduk dengan taujihat. Lepas isyak baru keluar semua. Sampai ke pagi. Balik esok kerja. Agak-agak lah kalau kita lah. Boleh ke? Saya maksud saya kenapa saya nampak? Saya terlibat. Saya tak terlibat. Saya jaga dipanggil bilik perang. Saya jaga makan minum. Saya nampak lah kesungguhan pun. Pukul 4 pagi tak balik lagi baca benda. Sungguh-sungguh. Ya. Ini kadang-kadang nak cari tugas pacar semua tak nak. Bersilat, duduk dalam, duduk potong-potong pun tak nak. Aku dah tua dah, tak boleh lah. Ada je alasan. Tapi kalau kat warung cerita, apalah tu, apa ni. Oh, macam dia lah yang pandai. Ni laki-laki lah ni, takkan perempuan duduk warung.
Jangan marah saja je. Okey, alhamdulillah. Habis kalau semua tak kaki warung, macam mana orang yang tokek warung ni? Tak kan? Jadi tak salah. Kita kena selari dengan apa yang kita cerita, apa yang kita cakap. Kita nakkan Islam bukan sekadar bercakap, kena dibuktikan. Kita tak mampu pacak berdera, tak mampu, tak apa. Kita tak mampu apa? Kita tak mampu nak jaga malam, tak apa. Kita tak mampu nak duduk dalam bilik undi lama-lama, tak apa. Kan ada patah orang kata, tokek tak ada, tak apa. Janji urin sampai ya. Tak apa. Yang kita mampu masak. Lagi masakkan tu tugas. Ini masak nasi ayam penyet. Lepas tu esok nasi ayam gele. Kita bantu macam tu. Lepas tu ringan-ringan sikit ulur. Bukan banyak pun ni buat minum. Kesian. Saya tengok orang-orang muda yang nakkan kesian. Sebab kadang-kadang orang tua lah dia memang tak mampu, tapi tak mampu tu janganlah sekadar cakap aja. Usaha cara lain. Doa je, mudahnya. Saya doa je. Yang perempuan ni lah, yang lelaki-lelaki. Haji Wan katakan tak mampu nak malam, tapi Haji Wan mampu sponsor donat. Donat lah. Tak apa lah. Kata nak Islam menang. Itu semua lagi tu. Kalau cerita, ni ustaz, ni kan kalau aku tak kan ustaz cakap habis lah. Habis. Jangan kira itu. Tuan-tuan, pengalaman menghadapi pilihan raya, waktu pilihan raya ni, petugas-petugas jemaah Islam ni tak pernah putus makan. Tak pernah putus makan. Ya. Ada je orang bagi makan. Bukan nak duit pun. Tak ada upah pun. Pacak bendera. Ada orang belum apa dah kerja upah. Kalau tuan-tuan tengok orang pacak bendera seorang dua tu kerja upah tu. Kalau seorang dua je, kerja upah besar tu. Tu je. Kalau dah ramai-ramai buat, mana siapa nak bagi upah? Macam mana lagi? Itu ramai-ramai buat. Sungguhnya jalan ini adalah jalan pembersihan jiwa, penyucian hati dan pengawalan diri. Jalan kerahmatan dan kemuliaan, jalan kesabaran dan ketetapan. Jalan kebebasan dan kehormatan, dan jalan kebenaran dan keikhlasan. Sesungguhnya jalan yang punya sifat-sifat seperti ini tidak akan sanggup dilalui melainkan oleh orang-orang mukmin yang hati-hati mereka mempunyai ikatan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menggantung harapan dan pertolongan kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dia kata cukupkan keperluannya, bukan mesti bagi kemenangan, tidak. Kita menang bila? Bila kita menang? Kita menang esok berhadapan dengan Allah. Bila Allah tanya kita lepas, itu kemenangan yang kita nak cari. Kemenangan dunia ni sebagai alat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Firman Allah lagi, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran azima. Dan barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat pelanggarannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan berinya pahala yang besar. Kita satu hari 5 kali kita janji dengan Allah. Perasan tak? Satu hari kita janji, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku untuk Allah, seru sekian alam. Itu dalam doa iftitah 5 kali satu hari. So kalau kita dah berikrar depan Allah begitu, maka kena buktikan semampu-mampunya. Dan jangan terlalu gopoh, jangan tergopoh-gapah. Cara nak buktikan, kalau kita buat seorang memang tak mampu, kena bersama-sama dengan jemaah, kena bersama-sama dengan ramai-ramai.
Jangan jadi kambing seekor. Serigala nak makan kambing pun tak pernah, jarang nyerang seko-seko. Dia jarang ramai-ramai. Itu dia tuan-tuan. Ingat, gerakan Islam yang tidak terancang mudah dikalahkan oleh gerakan bukan Islam yang terancang. Nak merancang ni dia mesti ada ketua, dia mesti ada orang-orang dia. Kalau tak, kita akan kalah. Wallahu alam. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.